Boleh. Okey, Ustaz boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi, amma ba'd. Kongress agama pun benda. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk sujud. 3 jenis sujud, iaitu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Di dalam kitab-kitab fiqh ni ada membicarakan 3 jenis sujud ni lah yang kita akan ketahui dan kita muhasabah, kita tengok sujud apa yang kita lakukan, kita hukumkan sujud apa yang kita lakukan. Saya bagi contoh lah. Bagi contoh, setengah-setengah tempat bila dia sembahyang sunat hajat kan. Sembahyang sunat hajat. Sudah sunat hajat tu dia suruh sujud dan berdoa dalam sujud. Cuba kita perhatikan sujud tu sujud apa? Apakah jenis sujud tu? Kan ada kan? Ada setengah-setengah tempat kan imam kata kita solat sunat hajat, sudah solat sunat hajat, kita sujud, kemudian kita berdoa dalam sujud. Jadi persoalannya sujud tu sujud apa? Sebab dalam kitabnya adanya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tu je adanya. Tapi kita tengok sujud yang kita buat tu, yang setengah-setengah masjid buat, setengah-setengah imam buat ketika sembahyang hajat tu sujud apa. Dan seseorang itu boleh bersujud bila sujud itu ada dalam syariat je. Dia tak boleh nak reka sujud sendiri. Nak reka sujud sendiri. Jadi sujud dalam sembahyang boleh. Sujud ikut imam contoh. Ikut imam bila waktu kita datang tu kita masbuk, imam tengah sujud, kita sujud. Sebab setengah-setengah orang bila dia tengok imam i'tidal ataupun duduk antara sujud, dia tak angkat takbir. Kenapa tak angkat takbir? Sebab dia kata kalau dia angkat takbir ikut imam pun dia tak dapat rakaat tersebut. Sedangkan disunatkan juga dia angkat takbir dan terus ikut imam. Kalau imam tahiyat awal contoh ataupun imam tengah sujud, kita sujud. Sebab di situ boleh kita sujud. Dan hidup kita ni untuk memperbanyakkan sujud. Baik. Jadi bolehlah maknanya sujud dalam semayang, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud lain, apakah kategorinya kita akan bicarakan sekejap lagi. Ada tak ada kategori selain daripada sujud ini. Baik. Okey, kita tengok. Sujud sahwi dulu. Okey. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan manakala terlupa atau tertinggal sesuatu yang disuruh. Terlupa atau tertinggal sesuatu yang disuruh. Dalam semayang lah. Ada benda yang disuruh, kita terlupa atau tertinggal, atau melakukan sesuatu yang tegah dalam semayang. Sama ada dengan sengaja atau sebaliknya. Ia sebagai penampal terhadap kelalaian tersebut, sama ada ianya berlaku dalam sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Itu dia sujud sahwi ni. Maknanya kita lakukan sujud sahwi untuk menampal kekurangan, dan kekurangan itu berbentuk sama ada kita tertinggal atau kita terbuat sesuatu yang tak patut. Contoh bercakap ke, terbercakap ke. Terbercakap maknanya tengah-tengah semayang terlatah ke, terlatah terlebih kurang daripada 6 perkataan. Kalau lebih dia dah batal dah. Lebih dia jadi batal dah. Telatah ke, aduh, contoh, cakap gitu. Jadi tak batal semayang sebab tapi sunat sujud sahwi kerana buat sesuatu yang ditegah. Ataupun terbangun, lupa bangun rakaat ketiga, rakaat kelima ke. Semua itu adalah disunatkan sujud sahwi. Baik. Ataupun tinggal benda-benda yang disunatkan. Terutamanya sunat ab'ad. Baik. Okey, sebab sujud sahwi. Satu, meninggalkan satu daripada sunat ab'ad seperti tasyahud yang pertama dan qunut. Yang ni kita dah belajar tajuk sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa kita belajar tu? Sunat ab'ad kita belajar ada 7 ke 8. Pertama, qunut, tertinggal qunut. Sunat kita sujud sahwi. Kemudian berdiri ketika qunut. 2. Yang ketiga, selawat dalam qunut. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian tahiyat awal, duduk tahiyat awal, selawat dalam tahiyat awal, dan juga selawat dalam tahiyat akhir. Itu dia sujud sahwi. Tertinggal 7 perkara ni,
maka sunat itu dia sunat ab'ad, maka tertinggal 7 perkara ni dia panggil sunat ab'ad, sunat untuk kita sujud sahwi. Itu satu. Yang kedua, syak bilangan rakaat. Meragui bilangan rakaat berapa 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Maka kita kena anggap 3. Bila anggap 3, kita pun tambah lagi kita tambah lagi sujud sahwi. Kalau tak tambah sujud sahwi, sembahyang sah, tapi tidak ada penampalnya. Okey, tidak sengaja melakukan perbuatan dia tegah yang jika disengajakan akan membatalkan solat. Yang tadi melakukan suatu perkara yang ditegah, iaitu naik rakaat yang kelima. Naik rakaat yang kelima tu ditegah, tapi lupa. Maka bila diperingatkan, contoh makmum, bila peringatkan imam, subhanallah, imam naik. Subhanallah, imam pun turun. Maka dia telah melakukan perbuatan yang ditegah. Yang mana jika dia sengaja naik tu batal lah sembahyang dia. Tapi sebab dia sudah ditegur, dia pun turun, maka disunatkan untuk dia juga sujud sahwi. Satu lagi, memindahkan sesuatu perbuatan solat, sama ada rukun atau sunat ab'ad atau surah yang dipindahkan kepada bukan tempatnya. Dia baca Quran, dia baca Fatihah dalam rokok ke contoh. Itu maknanya dia sunat ab'ad ataupun dilakukan secara tak sengaja, Fatihah contoh. Lakukan secara tak sengaja pun sunat sujud sahwi. Baik. Sunat ab'ad atau surah yang dipindahkan kepada bukan tempatnya. Baca surah dalam Quran kan, selepas kita baca Fatihah, kita sunat baca surah, baca qul huwallah ketika rokok. Pun sunat sujud sahwi. Timbul pula persoalan. Ini ab'ad surah kan sunat. Kan dia berkait dengan sunat ab'ad. Dalam kitab Matla'ul Badrain ada sebut. Kitab-kitab besar, contoh Mughnil Muhtaj, dia kata sunat juga kalau tertukar zikir. Tertukar zikir. Sunat hukumnya melakukan sujud sahwi jika terpindah bacaan-bacaan yang lain seperti zikir-zikir rokok, sujud iktidal dan bacaan duduk antara sujud ke tempat yang bukan tempatnya. Nyetukar subhana rabbiyal a'la, nya baca waktu rokok. Sunat juga sujud sahwi. Dan saya baca Irsyad Fatwa Brunei ini diambil daripada kitab Mughnil Muhtaj. Kitab besar Mughnil Muhtaj. Sekiranya kita tertukar tempat baca tu. Patut subhana rabbiyal a'la waktu sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la waktu rokok. Tertukar sebab Allah Taala sebut dalam Quran fasabbih bismi rabbikal azim, akhir surah Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bila turun ayat tu, Nabi sebut ij'aluha fi sujudikum, kamu jadikan dia dalam sujud kamu. Maka jadilah subhana rabbil azim ketika sujud. Ketika mana turunnya ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum, jadilah subhana rabbil a'la. Terbalik dah. Fasabbih bismi rabbikal azim ij'aluha fi ruku'ikum, kamu jadikanlah subhana rabbil azim tu dalam rokok kamu. Ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum, jadilah subhana rabbil a'la dalam sujud kamu. Boleh buka tafsir sabbih isma rabbikal a'la dengan tafsir akhir surah Al-Waqiah. Jadi kalau bertukar dua tu, sunat sujud sahwi. Okey, kita pergi lagi. Habis dah beberapa tempat tu. Okey, cara sujud sahwi. Sujud sebanyak 2 kali seperti mana sujud dalam solat dengan niat sujud sahwi. Okey, kena ada niat. Kena ada niat sujud sahwi. Ketika kita sebelum salam tu, kita nak sujud tu, kita kena ada niat sujud sahwi. Maknanya memang kita niat nak sujud sahwi lah. Kata pengarang kita ni. Fiqhul ibadat ala al-madhhab syafi'i. Karangan Atiyah, Durriyah Atiyah. Wala budda lahu min niyatin la yutalaffazu biha. Atau la yatalaffazu biha. Wala budda lahu min niyatin, mesti ada niat tapi tidak dilafazkan. La yutalaffazu biha, la yutalaffazu biha,
tidak dilafazkan. Kita niat, jangan pula waktu nak salam tu, sebelum salam tu kita nak sujud tilawah, nawaitu, kita nak sujud sahwi, nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala. Jangan. Jangan lafaz, niat je. Fa idza sajada biduni niyatin, kalau dia sujud tanpa niat nak sujud sahwi, wa talaffaza ataupun dia lafazkan nawaitu sujud sahwi, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Jadi orang nak sujud tilawah, sujud sahwi ni dia kena niat. Jadi dia ada telitah lah hati dia. Waktu dia turun tu sujud sahwi ni, dia tahu sujud sahwi tu. Sujud sahwi, maka sahlah semayang dia. Baik. Ammal ma'mum, adapun ma'mum, fala yahtaju ila niyatin litab'iyatihi lil imam. Adapun makmum maka tidak perlu kepada niat kerana dia hanya mengikut imam. Bila imam buat, dia buatlah. Jadi kena ada niatlah ketika sujud sahwi. Waktu kita nak turun sujud tu, ada dalam telitah hati kita, aku nak sujud sahwi ni. Gitu. Baik. Bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi ni bacaan apa? Saya ambil dalam kitab Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin sebut sujudus sahwi sajadatani. Sujud sahwi ni ialah dua sujud. Bainahuma jalsah. Kena ada rabbighfirli kat tengah tu. Ada duduk antara dua sujud. Wa yusannu fi hayatiha, kedudukan dia, kedudukan ketika mana sujud kali pertama, duduk antara dua sujud tu, duduk cara iftirash lah. Macam biasalah, macam kita duduk baca rabbighfirli, dan sunat juga kita baca rabbighfirli kat situ. Wa yatawarraku ba'dahuma, dan sunat juga kita duduk tawarruk paling akhir. Maknanya waktu sebelum sujud, lepas sujud yang pertama kita rabbighfirli, duduk iftirash. Sujud yang kedua kita duduk tawarruk macam duduk tahiyat akhir. Ila an yusallima, sehinggalah kita salam. Wa sifatus sajdataini, dan sifat sajdataini, sifat baca sifat dua sujud sahwi ni, fil hay'ah, ketika bentuk duduk tu, bentuk duduk, bentuk sujud tu, wa zikri, dan bentuk zikir. Ni sifatu sajadatis salah, sama dengan sujud semayang. Jadi berdasarkan kitab Rawdatul Talibin, pandangan yang paling kuat ialah sunat baca subhana rabbiyal a'la. Dalam kitab ni lah, kitab An-Nawawi ni. Yang kita baca apa dia? Subhana man la yanamu wala yashu. Betul ke tak betul? Nanti dulu. Jangan kata tak betul lagi. Tunggu dulu. Jadi, pandangan yang kuat dalam kitab An-Nawawi, Rawdatul Talibin, dia kata sama dengan, bacaannya sama dengan bacaan dalam semayang. Bukan bacaan lain. Okey. Ini Melayu dia. Sifat dua sujud ini ialah pada perbuatan sujud dan zikir bacaan ketika sujud ialah sama dengan sifat semua sujud di dalam solat. Sama. Kalau solat kita baca subhana rabbil a'la, sujud sahwi pun subhana rabbil a'la. Tapi kata siapa nama? Kata Wahbah Az-Zuhaili. Wa haka ba'duhum, kata Wahbah Az-Zuhaili. Dan ada diceritakan oleh sebahagian ahli fiqh, annahu yundabu an yaqula fihi ma, sunat untuk kita kata subhana man la yanamu wa la yashu. Wa qala ba'duhum, dan ada pula sebahagian mengatakan wadh-dhahir, ikut pandangan yang lebih kuat, annahu kadzikri fi sujudis salah, dia seperti zikir dalam semayang subhana rabbil a'la. Terdapat sebahagian pandangan yang mengatakan sunat membaca ketika dua sujud tersebut subhana man la yanamu wa la yashu secara zahirnya, dan sebahagian yang lain berkata secara zahirnya zikir dan sujud sahwi adalah sama seperti zikir dalam sujud pada kebiasaan salat. Mana ikut tuan puan lah nak baca yang mana. Tapi kalau ikut Imam Nawawi, yang lebih bagus adalah baca subhana rabbiyal a'la, dan tak salah juga nak baca subhana man la yanamu wa la yashu. Baik. Saya baca dua-dua sekali Ustaz. Alhamdulillah. Ada dua-dua baca dua-dua. Tak ada masalah. Okey. Jelas Okey. Kita pergi lagi. Lupa sujud sahwi. Lupa pula sujud sahwi. Boleh dilakukan selepas salam dengan syarat tidak berlalu
waktu yang lama. Dengan syarat tidak berlalu waktu yang lama. Setara mana lama tu? Setara mana lama? Setara mana lama tu disebut dalam kitab apa nama kejap. Satu rakaat solat. Setara mana lama tu dikira lebih kurang masa satu rakaat solat. Beza antara kita nak sujud balik tu sebab kita terlupa. Bezanya kita nak sujud balik tu dengan waktu kita sudah bagi salam tu. Maknanya tidak boleh berlalu waktu yang lama, kata Al-Buwaiti dan Abu Ishaq. Dia kata menurut Al-Buwaiti dan Abu Ishaq bahawa kadar jangka masa panjang itu ialah apa yang melebihi kadar masa serakaat. Lama sangat kalau lebih. Tetapi tidak diselang oleh perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan. Kalau berbual dah tak jadi ya. Duk zikir lagi, zikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahu la ilaha. Baru ingat. Ingat boleh sujud lagi. Sebab tak lama lagi. Baik. Okey, kelebihan masuk sujud tilawah pula. Kejap je belajar ini. Ada soalan tak? Ustaz. Ya. Dia nak sujud gana tu. Bagi tahu dia nak sujud macam mana dia nak sujud tu. Adakah dia terus sujud gitulah atau dia pun niat nak sujud sahwi. Dia niatlah sujud sahwi dulu. Mana latih dia aku nak sujud sahwi, Allahu akbar, dia pun sujud. Dia angkat takbir dulu lah. Ke gana? Waktu tu tak angkat takbir tak apa. Sebab dia kita dulu salah tu kan. Terus gitu je lah. Sujud terus. Sebab kita dianggap berada dalam semayang lagi. Faham? Tak angkat takbir lah waktu tu. Allahu akbar. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu akbar, rabbighfirli warhamni. Allahu akbar. Sujud pula. Kemudian salam. Allahu akbar, salam. Baik. Habis dah selesai. Allahu akbar tu terus sujud gitu. Bukannya Allahu akbar tu angkat takbir lah. Untuk orang faham. Sebab awak kalau awak sujud sahwi awak tidak disunatkan angkat takbir waktu tu. Tidak disunatkan angkat takbir. Dia berbeza dengan sujud tilawah. Sujud tilawah sekejap lagi kita akan bicarakan sujud tilawah. Dia takut orang confuse. Okay. Baik. Okey, sebab kita masih lagi dianggap dalam semayang. Sebab ada dalil kan? Ada dalil seseorang itu masih lagi berada dalam tempat semayang malam yuhdith. Kan selama mana dia tidak berhadas. Dia kata la yazalul musalli fi salatin malam yuhdith. Maknanya macam fi musallahu, macam orang dengar kuliah kan. Dia dapat pahala semayang tu. Lepas dia semayang maghrib, dia duduk situ sampailah isyak. Selama mana dia tidak berhadas, insya-Allah dia dapat pahala semayang. Baik. Okey, selesai situ ya. Ada lagi soalan sujud sahwi? Sebelum kita masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nak tanya Ustaz. Ini kita buat sujud sahwi ni, maksudnya kita lepas bagi salam tu kita terus sujud? Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Okey, soalan saya. Cara duduk pula ketika tahiyat akhir. Cara duduk ketika tahiyat akhir dan kita nak sujud sahwi. Contoh kita ni tertinggal kunut. Kita pun sedarlah tertinggal kunut. Maka ketika tahiyat akhir tu, sunat kita duduk iftirash. Sunat kita duduk macam Rabbighfirli. Tahiyat akhir tu. Bukan sunat kita duduk macam tahiyat akhir. Ketika berada tahiyat akhir, sunat kita duduk iftirash dan tidak sunat kita duduk tawarruk. Sebab tawarruk tu dia last. Jadi waktu tu kita duduk macam Rabbighfirli lah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana rabbil a'la. Tak apalah. Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Allahu akbar subhana rabbil a'la. Allahu akbar baru duduk tawarruk. Yang kedua tu baru duduk tawarruk. Tu gaya duduk pula. Nak dapat sunat situ pula. Baik. Okey, ada lagi soalan? Nak pergi sujud tilawah. Ya. Kalau macam kata kita terlupa dalam perbuatan 2-3 perbuatan. Macam mana tu sujud sahwi tu? 2-3 perbuatan tetap sekali je sujud sahwi. Tetap sekali. Ada dibicarakan dalam kitab fiqh.
Terlupa 2-3 perbuatan, tetapi tetap macam ginilah. Bila kita tertinggal, katalah kita tertinggal tahiyat awal. Dalam tahiyat awal tu sebenarnya kita tertinggal 3 sunat ab'ad. 3 sunat ab'ad. Yang pertama, apa dia? Sunat ab'ad yang pertama, duduk. Duduk tu sunat ab'ad, duduk tahiyat awal. Yang kedua, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. 3 benda ketika kita tinggalkan tahiyat awal tu. Jadi, kita sujud sekali ke 6 kali? Sekali juga, walaupun 3 benda. Macam tu. Tetap dia dianggap sekali. Okey? Okey? Ada lagi? Kok ada? Sebelum kita pindah sujud tilawah pula. Ada yang ni biasa senang ini insya-Allah. Satu lagi, perlu ikut imam. Ketika imam lakukan. Perlu turut imam ketika imam lakukan dan tak perlu dan boleh lakukan ketika imam tinggalkan. Ketika imam lakukan, contoh imam sujud sahwi, kita tak tahu sebab apa dia sujud sahwi. Tapi dia sujud sahwi. Mungkinlah dia ni tertukar tasbih. Tempat sujud dia baca subhana rabbiyal azim, contoh. Kemudian dia pun sujud sahwi, maka kita ikut je. Dan wajib ikut imam ketika dia sujud. Tapi kalaulah dia tertinggal kunut, tiba-tiba dia tak sujud sahwi. Dia lupa, dia tak sujud sahwi, dia tertinggal kunut, dia tak sujud sahwi. Maka makmum boleh sujud sahwi walaupun imam tak buat. Selepas imam bagi salam, makmum pun sujud. Boleh. Jadi kaedahnya, kaedah sujud sahwi ni wajib ikut kalau imam buat, tak wajib ikut kalau imam tinggal. Itulah lebih kurangnya. Tak apa kita tulis sini. Wajib ikut kalau imam buat. Wajib ikut kalau imam buat. Tak wajib ikut kalau imam tinggal. Itu kaedah dia. Yang ni dah banyak kali saya beritahu kan. Tak wajib ikut. Ustaz? Ya. Saya nak tanya, kalau kita baca tahiyat awal tu sampai habis Hamidul Majid tu kena sujud sahwi tak? Tahiyat awal kita baca sampai kita baca selawat lebih. Dia duduk dalam kategori membaca zikir bukan pada tempatnya. Kena sunat sahwi lah, sujud sahwi. Dia duduk bagus. Dia duduk dalam kategori ni. Kategori ni kategori silap tempat zikir dalam solat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan? Okey, beres. Ustaz, kalau kita makmum masbuk, kita ikut imam sedang sujud sahwi tu boleh ke pahala berjemaah lagi ke? Boleh kita masuk tu maksudnya kita terus ikut imam sujud sahwi je. Kita masuk tu imam Allahu Akbar sujud sahwi. Dapat pahala berjemaah sebab semayang habis ketika mana? Ketika salam. Dapat lagi jemaah. Dapat lagi nilai-nilai berjemaah tu. Maknanya kita waktu kita angkat takbir tu makmuman lagi makmuman lagi. Kita angkat takbir tu Allahu Akbar, kita makmuman. Jadi kita makmuman, kita pun sujud sahwi bersama dengan imam. Dapat lagi. Baik. Sebab itulah kita dengan imam ni sebenarnya disunatkan. Sunat sebenarnya. Sunat kita beri salam. Sunat kita beri salam selepas imam salam yang kedua. Saya tengok setengah masjid tu imam Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama. Makmum salam dah. Tapi yang sebenarnya tak. Yang sebenarnya disunatkan. Bila imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita tak salam lagi. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, barulah kita sunat bagi salam. Selepas imam habis dua-dua. Tu yang sebenarnya. Okey? Tapi setengah-setengah tempat dah. Bila imam Assalamualaikum warahmatullahi pertama, dia pun salam dah. Padahal kita nak. Sebab bila kita salam dah, maknanya, kita keluar semayang cepatlah. Tak sampailah imam tu habis sepenuhnya.
Baik. Okey, habis itu lupa sujud sahwi. Okey, habis tajuk sujud sahwi. Kalau ada boleh tanya kejap lagi. Kita pergi kepada sujud tilawah. Pertama kita tengok kelebihan sujud tilawah. Sebab ada hadis Nabi. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada. Bila seorang anak Adam baca ayat sejadah, fasajada, dia pun sujud. Apa akan berlaku? I'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu. Maka syaitan akan pergi jauh. Syaitan akan pergi jauh dalam keadaan dia menangis seraya berkata. Dia pergi jauh menangis seraya berkata, ya wailata, celaka sungguh, dia kata, malang sungguh. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Manusia, anak Adam diarahkan untuk bersujud. Fasajada, dia pun sujud. Falahul jannah, maka baginya syurga. Wa umirtu bis sujud, adapun aku disuruh sujud. Fa'asaitu, aku derhaka. Faliyan nar, neraka untukku. Sebab itulah ada seorang Ustaz Alim Syah kan. Ustaz Alim Syah dia ceramah saya dengar. Dia kata kita ni pergi semayang masjid pagi Jumaat ni, syaitan duk ikut dah. Bila baca ayat sejadah kita pun sujud. Syaitan lari, duk jauh, duk menangis. Sebab kita sujud sejadah. Syaitan duk jauh daripada, dia keluar daripada masjid tu, dia duduk tepi-tepi masjid, dia sedih lah. Dia kata apa? Dia kata, kamu semua ni Allah suruh sujud, kamu sujud. Aku pula Allah suruh sujud, aku tak sujud. Kamu dapat syurga, aku dapat neraka. Itu kelebihan sujud tilawah. Sebab tu kalau kita baca Quran banyak kali khatam, banyak kali kita sujud sejadah. Sujud tilawah. Baik. Kaifiat sujud tilawah. Kaifiat pula. Okey, waman arada sujudat tilawati, siapa-siapa nak sujud tilawah, kaifiat dia kabbara, dia angkat takbir dulu. Allahu akbar. Waktu takbir Allahu akbar tu rafi'an yadaihi, dia angkat tangan. Thumma kabbara lil hawiyyi bila raf'in. Kemudian dia takbir pula untuk turun sujud. Tapi waktu ni bila raf'in, tanpa angkat tangan. Sebab itulah kabbara Allahu akbar mula-mula tu, Allahu akbar mula-mula tu kan. Allahu akbar mula-mula tu sebab kita nak masuk. Kita nak masuk dalam sujud tilawah. Kita nak masuk dalam sujud tilawah ni. Sebab sujud tilawah ni dia panggil, dia bukan semayang tapi fi makna salah. Dalam makna semayang. Kita baca Quran. So kita nak start sujud sejadah ni, kita Allahu akbar, kita angkat takbir. Tapi kita terus sujud tanpa perlu angkat takbir sekali lagi. Allahu akbar. Allahu akbar, sujud. Maknanya 2 kali lah takbir. Sekali angkat tangan. Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar. Boleh faham? Takbir 2 kali, satu takbiratul ihram. Satu lagi takbir untuk turun sujud. Tapi takbir turun sujud tu bila raf'in, tanpa angkat tangan. Sebab tu kita tengok setengah-setengah ramai di kalangan kita bila sembahyang sujud sejadah kan, bila imam kata Allahu akbar, kita angkat tangan tak? Waktu sujud, turun sujud, kita angkat tangan tak? Nak tanya soalan, angkat tangan tak? Waktu kan tatajab innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, sujud sejadah tu. Angkat takbir tak? Angkat tangan tak? Angkat tangan tak? Jawabnya tak angkat tangan. Sebab dia tak sunat angkat tangan situ. Kenapa tak sunat angkat tangan situ? Sebab kita sudah berada dalam sembahyang. Adapun kita berada di luar sembahyang, kita tengah baca Quran, kita pun Allahu akbar itu adalah takbiratul ihram untuk masuk, untuk daftar diri kita sebagai orang yang nak sujud. Kemudian angkat takbir sekali lagi sebagai sunat untuk turun sujud. Wasajada sajdatan wahidah, kemudian sujudlah sekali, kasajadatis salati thumma sallama, seperti kamu sujud semayang itulah. Mana bila sujud semayang tu, lagu itulah caranya. Kaki kena dirikan 7 anggota badan tu, semualah. 7 anggota kena, kaki kena
Duk betul. Banyak sujud. Macam sujud saya lah. Baca pulaknya. Baca sekejap lagi. Wa takbir. Ni. Wa takbiratul ihrami wassalamu syartan. Dan takbiratul ihram tadi, maknanya mula tu, Allahu Akbar tu, itu syarat. Syarat sujud tilawah. Mesti. Satu lagi, salam. Maknanya kalau kita takbir sekali pun tak apa dah lah. Takbir kedua tu sunat. Takbir pertama mesti. Waktu kita nak sujud sejadah tu. Contohlah kita baca ayat Quran. Kita baca ayat Quran. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Saja aku sujud tilawah. Kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar sekali lagi tu. Barulah, turun untuk sujud. Allahu Akbar pertama, masuk. Allahu Akbar kedua, tak angkat tangan, tapi sujud. Baik. Okey. Tapi dalam semayang, sekali Allahu Akbar je. Itu Allahu Akbar, turun sujud, tanpa angkat tangan. Tapi Ustaz, kalau saya takbir sekali je, Allahu Akbar terus sujud, sah. Sebab takbir tu yang penting. Takbir tu ihram. Takbir yang kedua, takbir sujud tu takbir sunat. Sebab tu wajib ada wuduk. Sebab walaupun dia salat, tapi dia fi makna salah, termasuk dalam definisi salat. Apa definisi salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatum bit takbir muhtatamatun bit taslim. Sebab sembahyang ni adalah ungkapan perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dia adalah pada makna sembahyang. Maka bila pada makna sembahyang, wa yushtaratu fiha aidan ma yushtaratu fi shalah. Maka disyaratkan juga apa yang disyaratkan dalam sembahyang. Apa dia? Taharah, mesti ada wuduk. Wastiqbalul qiblah. Wastiqbalil qiblah, mesti menghadap kiblat. Wa ghairi dhalik, dan sebagainya, kena tutup aurat. Kenapa? Kerana kita seolah-olah dalam sembahyang walaupun kita tidak dalam sembahyang. Apa tidak dalam sembahyangnya? Ketika kita baca Quran. Okey, jelas. Jelas kaifiat dia. Allahu Akbar, saja aku solat, saja aku sujud tilawah kepada Allah Taala. Allahu Akbar, sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Habislah. Jelas? Tu kaifiat dia. Kaifiat dilakukan ketika kita semayang, ketika luar semayang. Baik. Ketika luar semayang. Kalau orang jenis baca surah Sajadah tiap-tiap hari, malam kan, Nabi kan dia suka baca surah As-Sajdah tiap-tiap malam, kan? Maka dia akan apa? Dia akan dapat sujud sejadah tiap-tiap hari. Boleh? Okey. Nak tunjuk cara sujud sejadah payah ni. Itulah sujud. Tata cara sujudnya, angkat tangan. Allahu Akbar. Niat. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Salam. Tu je. Habis. Okey. Okey. Seterusnya. Nak baca apa? Bacaan dalam sujud. Ada dua riwayat. Pertama, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua, Allahumma aktub li biha indaka ajra. Allahumma aktub li biha indaka ajra. Sebenarnya kita ni bila sujud, kita kena banyakkan doa. Banyakkan doa. Jadi hadis ni hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ni doa, ni puji. Jadi mula daripada hari ni, kalau kita sujud tilawah, kita kena baca dua-dua. Yang ni puji dulu. Muka aku ni sujud kepadamu ya Allah. Sajada wajhiya. Muka aku ni sujud kepadamu ya Allah. Lagi? Lagi muka aku ni sujud kepadamu. Kemudian kita tengok makna dia. Kamu ni siapa? Allazi khalaqahu. Mula yang cipta muka ni. Sujudlah wajahku ini kepada Tuan punya yang cipta muka ni, yang bagi bentuk muka ni, yang tebuk lubang telinga sampai boleh dengar, tebuk lubang mata sampai boleh tengok. Dengan kekuasaanmu jua ya Allah, maha berkat mulai Allah sebaik-baik pencipta. Ini pujian. Nabi kata kalau kita sujud, banyakkanlah kita berdoa.
Maka inilah doanya yang warid dalam hadis riwayat Al-Hakim. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, kau tuliskanlah dengan sebab aku sujud ni aku dapat pahala. Waj'alha li indaka dhukhra. Sebab aku sujud ni aku dapat keuntungan, harta yang aku boleh bawa ke akhirat tu, simpanan aku. Wada' anni biha wizra, dan dengan sebab sujud ni ya Allah, aku akan diampunkan kesalahanku. Waqbalha minni, dan kamu terimalah aku ni sebab aku sujud ni sebagaimana telah kamu terima Nabi Daud sebagai hamba-Mu. Maknanya itulah doanya. Jadi orang kita ni biasanya baca yang ni je. Jadi kita tinggal doa. Padahal dua-dua riwayat ni ada. Jadi kita upgrade dah lepas ni dalam sujud tilawah kita, dua-dua ni kita baca supaya kita dapat kelebihan berdoa ketika sujud. Yang mana Nabi sebut, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah ialah ketika sujud. Fa aktsirul ad-du'a, maka banyakkanlah doa. Jadi kita kena top up lah lepas ni bacaan sujud tilawah kita dengan kita tambah doa. Okey? Okey, itu bacaan dalam sujud tilawah. Okey, baik, semayang pula. Baca ayat lain untuk sujud tilawah dalam semayang. Iaitu ini isu bila ni? Isu pagi Jumaat. Yang ni kena ingat ni. Disunatkan kepada kita pagi Jumaat, nak tanya. Sunat sujud tilawah ke sunat baca surah Sejadah? Soalan dulu. Cuba jawab. Subuh Jumaat. Subuh Jumaat tu yang sebenarnya sunat kita sujud tilawah ke sunat kita baca ayat sejadah? Mana satu yang sunat sebenarnya yang Nabi buat? Apa satu? Mana satu? Asal. Cuba jawab. Bagi faham kaedah. Okey. Baca surah Sejadah kan. Ya sunat sebenarnya baca surah Sejadah. Yang tu yang Nabi buat. Jadi andai kata seseorang itu dia duk faham, biar betul kau faham ni. Dia duk faham sunatnya adalah sujud sejadah. Jadi kalau dia tak ingat sujud ayat As-Sajdah, dia tak ingat surah As-Sajdah, dia tak ingat, maka dia pun tukar dengan Iqra. Pagi Jumaat dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sebab dia nak ambil ayat akhir tu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia nak ambil ayat akhir tu supaya dia boleh sujud tilawah, dia boleh sujud sejadah pada pagi Jumaat. Maka apakah hukum semayang dia? Apakah status semayang dia? Okey, tengok. Walau qara'a, kalaulah dia baca fi salati, dalam semayang, ayat sajdatin aw surataha biqasdi sujudi fi ghairi alif lam mim tanzil fi subhi yaumil jumu'ah, sekiranya dia baca ayat sejadah atau surah yang ada sejadah dengan niat dia nak sujud sejadah dengan ayat selain alif lam mim tanzil, selain surah sejadah, fi subhi yaumil jumu'ah, pada subuh hari Jumaat. Kenapa dia pilih Iqra? Sebab dia nak sujud sejadah pada pagi Jumaat. Kenapa dia tak pilih alif lam mim sejadah? Sebab dia tak ingat. Kenapa tak pilih surah lain? Sebab dia nak sujud sejadah. Dia pilih ayat lain. Kenapa dia tak pilih sabbihisma rabbikal a'la? Sebab dia nak sujud sejadah. Maka dia pilihlah Iqra. Sebab sabbihisma rabbikal a'la tak ada ayat sejadah. Maka kalau gitulah niatnya, batalat salatuhu, batallah semayangnya. Alal mu'tamad, ikut pandangan muktamad mazhab Syafi'i, in kana aliman bit tahrim, sekiranya dia tahu pula dengan tahrim. Tapi kalau dia tak tahu, dimaafkan. Tapi orang makmum yang tahu, kena bagi tahu. Makmum yang tahu kena bagi tahu. Yang ni pun ada ni, orang buat gini ni ada. Pernah berlaku saya pergi semayang. Saya pergi lewat sikit, bawa motor ke sebuah surau. Pagi Jumaat, dan saya kenal imam ni. Pergi tu saya dengar dia baca Iqra. Dia baca Iqra. Saya pun nak masuk ke tak baca Iqra pagi Jumaat ni? Nak masuk sembahyang sini ke tak? Kemudian tengok dia sujud sejadah. Saya pun tolak motor perlahan-perlahan.
Kalau nak start motor takut orang perasan. Saya tolak motor perlahan-perlahan sampai keluar surau. Saya pun start motor, saya pergi semayang kat masjid. Semayang kat masjid. Tiba-tiba bising. Orang tanya, kenapa ustaz lari? Tahu juga. Dia tahu juga. Orang tahu juga saya lari. Rupanya adalah seorang kat situ. Dia pun tahu tak boleh buat. Kemudian saya panggil imam tu. Bincang dengan imam tu, jangan buat gitulah lepas ni. Jadi nak bagi tahu batal semayang. Sebab kita ada niat lain dalam semayang kita. Jadi tak jadi semayang subuh, jadi semayang sujud sejadah. Tu kena faham. Sebab tu yang disunatkan sebenarnya adalah surah As-Sajdah tu, bukan sujud tu. Sujud tu mendatang kerana kita baca surah sejadah. Okey, jelas? Ustaz, kalau niatnya tu dari rumah, dia kata nak pergi surau, nak semayang kat surau, sebab kat surau ada sujud sejadah, sujud tilawah. Tak apa. Kenapa? Sebab kita semayang baca surah yang betul. Baca surah sejadah tu, tak apa. Nak bagi tahu, kalau baca surah sejadah satu ayat tak apa pula. Ni nak bagi tahu fiqh ni. Katakanlah hari tu dia rasa malah, nak baca satu surah. Lepas waladdallin, amin, dia pun innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia pun sujud sejadah. Kemudian dia naik pula, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar, dia rokok. Sembahyang sah sebab dia guna ayat sejadah. Kenapa sembahyang sah? Sebab dia guna ayat dalam surah As-Sajdah yang mana Nabi baca pada pagi Jumaat. Lagu tu tak apa. Maksudnya kalau tak ingat satu surah tu, ambil yang tu je lah, 2-3 ayat. Tetapi sebenarnya sunnah sebenarnya satu surah tu baca surah As-Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat kedua. Sebab itulah saya pesan pada anak saya. Dulu dia sembahyang jadi imam, saya kata kalau nak jadi imam sujud sejadah, imam pagi Jumaat, saya kata awak kena habiskan surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Tapi sebab panjang, orang kan nak pergi kerja apa semua, rakaat kedua awak ambil surah lain pun tak apa. Patutnya surah yang rakaat kedua tu awak ambil Al-Insan, tu paling sunnahnya. Tapi kalau awak nak kerat tu, lebih baik habiskan surah As-Sajdah rakaat pertama. Rakaat kedua awak ambil wadduha pun tak apa, sebab kan Al-Insan panjang pula. Tapi kalau waktu-waktu cuti apa bolehlah dua-dua macam tu. Kalau awak kerat tu, lebih baik sempurnakan satu rakaat itu dengan satu surah. Itu lebih baik. Saya pesan gitulah kat anak saya. Sebab kat Malaysia ni, dia kalau hari Jumaat tak baca surah sejadah, rasa macam tak semayang Jumaat. Tak semayang pagi. Padahal Nabi bukanlah dikatakan Nabi baca sentiasa. Sebab tu setengah-setengah ustaz dia ngajar, dia kata 3 minggu baca As-Sajdah, seminggu baca Sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah contoh. Lepas tu 3 minggu pula baca As-Sajdah dengan Al-Insan. Lepas tu maknanya boleh tukar-tukar lah. Bukan mesti pagi Jumaat dengan surah As-Sajdah. Tapi nak buat macam mana, sebab kita kan orang Melayu ni dia dah tak boleh hari Jumaat nak juga. Sehingga waktu mak mertua saya pergi Mekah, dia demam. Bila dia demam, pagi Jumaat tu dia nak pergi juga. Saya kata, kenapa mak nak pergi? Mak nak semayang surah As-Sajdah di Madinah, dia kata. Dia kata, mak, biasanya orang kat Madinah ni dia jarang-jarang je semayang baca surah As-Sajdah. Kadang-kadang baca surah lain. Selama saya duduk datang ke Madinah, ke Mekah ni, baru sekali je hari Jumaat imamnya baca 2 surah tu secara penuh. Biasanya surah-surah lain dia baca. Kukuk pagi ni surah lain. Tak apalah, mak nak pergi juga. Dia tahan juga, dia pergi. Hari tu Imam Syekh Abdul Rahman Ali Syekh Ali Al-Hudhaifi baca surah Al-Kahfi. Tapi bukan penuh lah, sebahagian daripada surah Al-Kahfi. Maknanya tidak semestinya lah. Tapi kalau baca gitu pun tak apa. Tapi nak bagi tahu, kalau adalah imam tiba-tiba saya tukar, contoh saya imam dah, tiba-tiba pagi Jumaat saya tukar Sabbih isma dengan hal atta. Yang kata ustaz ni apa ni, tertukari ke? Tak, bukan tertukari. Kita memang ada ilmu. Bab ni bukan kata setiap Jumaat kena baca surah ni semata-mata. Tapi kalau buat gitu pun tidak mengapa. Okey?
Jelas Okey, cuma jangan ganti dengan ayat lain. Okey, baik. Habis itu. Habis sujud tilawah, masuk sujud syukur pula. Kenapa dalam kitab fiqh dia letak sekali dalam bab semayang? Sebab dia menyerupai sembahyang walaupun bukan sembahyang. Okey, sujud syukur pula. Ni satu lagi sujud syukur ni. Ustaz. Ya. Tanya, maaf. Kalau kita baca Quran kan, duduk atas kursi, contohnya kita sakit lutut ni, nak sujud sejadah. Boleh tak kita sujud dia kat kursi tu macam tu je? Cara duduk macam tu. Boleh? Kan? Maksudnya kita nak bangun, nak duduk sujud tu macam susah sikit kan? Boleh? Ada lagi kita kata sujud macam biasalah, macam kita macam cara duduk. Ya, dalam kitab sebut kalau orang baca ayat Quran yang ada ayat sejadah alar rahilah, ketika duduk atas kenderaan. Dia boleh sujud dengan tunduk sikit kepala je. Contohlah kita bawa kereta kan. Jenis orang yang suka baca Quran ni, bawa kereta, dia baca Quran. Sampai ayat sujud, dia nak sujud. Dia pun tunduk sikit. Sajadah wajhil ladzi khalaqahu. Boleh. Boleh. Okey? Atas katil pun boleh lah kan? Kita baca surah jadah atas katil nak tidur. Kita pun sujud. Wajib ada wuduk lah. Wajib ngadap kiblat. Ya memang ada wuduk. Ada wuduk, ada kiblat. Sujud je gitu. Sujud. Baik, sebab dia bukan macam semayang. Dia macam semayang, tapi dia bukanlah seketat sembahyang. Okey? Aurat Ustaz, aurat. Kena tutup aurat. Jadi Ustazah tidur dalam keadaan tutup aurat. Tutup aurat dengan telekung kat bawah. Pakai tidur dengan telekung. Tak, Ustaz, yang kita sujud tilawah ni, kita yang baca dan orang yang dengar boleh sujud tak? Boleh. Orang yang dengar? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tu saya dulu liqari'in wa mustami'in dalam kitab sebut. Baru saya perasan maksudnya perlu ada wuduk kan. Kalau dulu ingat kan untuk orang dengar tu, kadang-kadang kita dengar tu kita pun tak ada wuduk kan. Lepas tu kita dengar orang baca, kita macam nak sujud juga. Dia wajib ada wuduk kerana apa? Kerana mula dengan takbir, akhir dengan salam. Dengan salam. Jadi segala apa yang mula dengan takbir dan akhir dengan salam, itu kan semayang. Walaupun bukan semayang. Faham? Okey? Maksudnya wuduk dengan aurat sekali lah Ustaz. Semayang lah. Alah. Ngadap kiblat. Tapi salam mana tak payah tahu dah kita pusing kan? Pusing tak? Kita alih tak ke macam mana? Salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi tu kita nak kali ke kanan ke kiri macam biasa ke ataupun macam biasa. Macam Ustaz kata dalam kereta tu Assalamualaikum dalam kereta. Okey, dia lah sunat. Kalau kereta paling kanan accident bahaya pula. Dia benda sunat. Sembahyang sunat kalau atas kenderaan boleh tak kena kiblat. Tengah dalam atas kenderaan lah. Ala rahilah dipanggil apa nama as-salatu ala rahilah. Kalau sembahyang sunat atas kenderaan boleh tak menghadap kiblat. Kalau baca sujud sejadah, ayat sejadah lagilah boleh tak menghadap kiblat. Faham tak? Sebab dia sunat. Jadi waktu bawa kereta tu baca ayat sejadah, sujudlah. Syaratnya ada wuduk. Dan kasut tu kena buka lah. Sebab kasut tu menajis. Faham tak? Gitu. Jelas Okey, terima kasih. Wa sunnah ini sujud syukur pula. Wa sunnah sajadatun lisyukri. Ni kitab Fathul Wahab. Karangan Zakaria Al-Ansari. Dan sunat sujud sekali kerana bersyukur. Macam apa? Kasajadatit tilawah. Seperti sujud tilawah. Kharijas salah. Luar semayang. Bila sunatnya? Ni saya nak sebut ni sunatnya. Inda hujumi ni'matin. Ketika hujum. Ni apa maksud hujum? Ketika dapat nikmat mengejut. Tiba-tiba dapat nikmat. Bukan hari-hari dapat nikmat tu. Bila nikmat mengejut? Sekali setahun ke. Macam huduthi waladin. Seperti dapat anak. Dapat anak ni bukan tiap-tiap hari. Dapat anak. 3 tahun sekali. Ataupun yang acak kali sikit 2 tahun sekali. Au jahin atau naik pangkat. Nak naik DG ni bukan tiap-tiap tahun. Naik pangkat 6 tahun baru naik 52. 8 tahun baru naik 44. 8 tahun pula naik 48. Tak. Au qudumi ghaibin atau balik orang yang hilang. Lama dah tunggu MH370 tiba-tiba balik.
Maknanya tu sebenarnya sujud sejadah, sujud tilawah ni bila dapat hujum, orang faham bahasa Arab faham hujum ni. Hujum ni serangan, mula cakap. Serangan nikmat. Maknanya nikmat tu datang mengejut. Satu. Yang kedua, au indan difa'i niqmatin. Ataupun terselamat daripada bala. Terselamat daripada bala, kanajatin min gharaqin aw hariqin, seperti selamat daripada lemas dan selamat daripada kebakaran. Baik. Jadi sujud syukur ni dilakukan ketika datangnya nikmat tidak setiap hari. Sebab saya tanya gini, saya kata pada orang yang solat sunat hajat tu lah, lepas daripada solat sunat hajat, dia sujud. Allahu Akbar, dia sujud. Untuk dia doa dalam sujud tu. Saya pun tanya, hantar sujud apa? Sujud apa tu? Sebab hantar nak doa tu, hantar kena pastikan hantar tu sujud apa. Kalau hantar nak sujud semayang, hantar dah salam dah. Hantar nak sujud sahwi, hantar kena 2 kali sujud sahwi. Hantar nak tilawah, hantar kena baca ayat Quran. Dia kata sujud syukur. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Syukur hantar dapat apa? Yelah, Allah bagi kita jadi Islam. Allah bagi kita masuk masjid, kan syukur tu. Tak kena tu. Jadi saya tak setuju kalau awak sujud lepas daripada sembahyang hajat tu semata-mata nak doa, awak niat sujud syukur. Tak boleh. Kat lain lah kalau awak dapat sesuatu. Tu sebab tu saya kata orang yang sembahyang sunat hajat tu, dia sujud lepas sembahyang sunat hajat tu. Ada kan kes-kes tu berlaku kan? Ada. Saya tak cakap tu sebab ada berlaku. Yang jenis sujud pula lepas daripada sembahyang, tak kira lah. Sujud apa? Tanya dulu, sujud apa? What's the type of sujud tu dulu? Bagi tahu dulu. Kalau dia sujud syukur, ni sujud syukur ni. Boleh anak kau? Tak. Habis baru bini seorang lagi. Tak apa. Contohnya ataupun dapat bonus. Boleh. Tak apa. Tu dia panggil sujud syukur. Awin difa'i niqmatin, atau terlepas daripada bala. Saya pernah accident. Bawa satu keluarga jatuh gaung balik daripada Kuala Lumpur. Di Gua Musang tu ada tempat tinggi tu. Macam mana jatuh sebab apa nama? Sebab ada minyak kat situ, kat jalan tu. Tak tahulah tumpahan minyak daripada mana. Saya tak dapat kawal kereta, jatuh. Mak saya ada, adik saya ada, kakak saya ada, jatuh tu. Waktu tu saya bawa balik adik daripada hospital kerana adik saya pendarahan kat otak. Pendarahan kat otak. Kemudian doktor coiling. Dia tengah sakit lagi. Kakak saya pula tengah mengandung setelah 8 tahun. Kahwin tak mengandung lagi. Mengandung. Allah, bila jatuh tu. Tapi Alhamdulillah, kereta je rosak. Kami semua Alhamdulillah sihat. Bahkan kereta tu boleh bawa naik lagi. Kemudian waktu tu berlaku tu dekat-dekat maghrib. Kemudian saya bagi tahu kepada semualah, kepada mak saya, adik saya, nanti kita sembahyang maghrib ni, sudah sembahyang maghrib ni kita sujud syukur. Sujud syukur apa? Sujud syukur memanglah kita jatuh gaung, tapi kita sujud syukur bukan bersyukur jatuh gaung. Bersyukur Allah hidupkan lagi kita. Kalau tengok keadaan tu, teruk dah kita ni, tapi Allah bagi hidup lagi. Maka kita sujud syukur kerana tu. Bolehlah sujud syukur macam tu. Okey? Tu sujud syukur. Ya. Sujud syukur ni kena ada wuduk tak? Sujud syukur dalam mazhab Syafi'i kena ada wuduk. Sebab sujud syukur ni dia kata seperti sujud tilawah. Iaitu mula dengan takbir. Ni kasar saja tilawah. Seperti kita sujud tilawah waktu kita luar sembahyang. Kena kat takbir Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar sujud, niat sujud syukur. Baca apa baca? Dalam kitab sebut, bacalah apa-apa pujian kepada Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu lagi. Subhanal malikil ma'bud. Ikutlah, baca puji-puji Allah. Sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mula dengan takbir, dia akhir dengan salam. So dia dalam makna semayang dan dia wajib ada wudu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali tak wajib ada wudu. Jadi kalau kita tengok geng-geng main bola tu,
salah ke, salah ke salah. Dia masuk gol tu, dia pun sujud. Mungkin dalam mazhab dia mazhab lain, maka dia sujud tu mungkin dia sujud tilawah, sujud syukur kerana masuk gol. Contohnya, jadi dia tak ada wuduk, seluar pendek, sebab sujud syukur dalam mazhab Hambali, setengah mazhab lain tak wajib ada wuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib ada wuduk. Ni nak bagi tahu. Pengalaman aurat tu macam mana Ustaz? Luar pendek. Aurat dah dia bukan semaya. Boleh faham? Dia wajib ada wuduk kerana dia semayang. Wajib tutup aurat kerana dia semayang. Wajib menghadap kiblat kerana dia semayang. Sekarang sujud syukur tu tidak dalam kategori semayang dalam mazhab lain. Maka bolehlah dia sujud. Boleh faham tak Ustaz Aizah? Itu juga yang berlaku kalau yang kat sekolah, yang kat Dewan Biasa, last peperiksaan SPM, ramai-ramai sujud tu. Itu juga kan? Boleh sujud syukur. Kalaulah dia tu mazhab Hambali, selekeh lah buat lagu tu. Okay, pandangan Ustaz. Pandangan saya tak suka. Kalau tak ada wuduk, saya tak terima lah tak ada wuduk. Sebab kita ni kan mazhab Syafi'i. Okey. Bagus. Betul-betul. Pakai kasut lagi, tak boleh lah buat lagu tu. Sebab sujud syukur adalah semayang dalam mazhab Syafi'i. Ya, sebab saya melihat satu macam, bukan kata trend apa, dia macam satu kebanggaan pula, sujud ramai-ramai dan Dewan Biasa masuk up Facebook. Dia wajib macam kita semayang. Yelah, wajib sepatutnya. Wajib bersih, wajib ada wuduk, wajib banyak benda wajib. Sepatutnya gitulah. Tapi bila kita nampak sekolah ni baik, bagus, semua calon dia waru-waru baik, semua soleh. Ustaz sekolah tu tak masuk berpegang dengan mazhab lain kot. Tapi kita tengok macam tak best lah dalam dewan dan keadaan macam tu. Atas dewan dia sujud dengan kasutnya, lepas tu tak tahu ada wuduk ke tidak. Yelah, mazhab lain tu tak apalah. Tapi nak difahamkan macam tu lah. Gitulah. Kalau kita lebih cantiknya pergi solat Zuhur ke apa, kita sambung dengan sujud syukur. Itu lebih cantik lah. Itu lagi bagus. Maknanya dia sudah lepas bersyukur kerana lepas satu bala ke apa. Gitulah lebih kurangnya. Saya ada cerita dengan seorang sahabat saya. Saya baik dengan dia. Sahabat saya ni dia belajar ni dia ada fahaman ni lah, fahaman yang bukan mazhab Syafi'i lah dianya. Duduk kat Thailand ni. Jadi dia ajak saya ceramah untuk minta derma buat sekolah waktu tu. Jadi program tu saya pergi ceramah. Jadi daripada 3 hari program saya ceramah penutup. Orang Malaysia dia panggil. Dia panggil orang Malaysia sebagai ceramah penutup, saya pun ceramah. Ada kalau tengok dalam YouTube ada ceramah saya. Ceramah tu di Thailand. Jadi sudah pada ceramah tu dia pun isytiharkan duit kutipan selama 3 hari ni berapa puluh ribu atau dapat lupa dah. Maka saya minta semua kita sujud syukur belaka. Waktu tu saya duduk atas pentas lah kita dan beberapa ustaz lagi, ada lebih kurang 10 orang ustaz. Jom kita sujud syukur belaka, dia kata. Sebab kita bersyukur duit dah dapat ni. Maka saya faham dia ni jenis orang tak bermazhab sangat. Sudah. Saya pun waktu saya nak turun sujud saya fikir balik. Aku nak ada wuduk, tak ada wuduk. Aku tak ada wuduk, fikir. Aku sembahyang isyak tadi. Tak kentut lagi, tak ada wuduk ah. Saya ada wuduk ah. Saya pun sujud juga. Lepas tu saya bercakap dengan Ustaz Razali. Ustaz, macam mana ni? Antara ada wuduk, ada wuduk. Nasib baik ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, nampak sangat kita ni 2 orang je tak sujud. Yang lain semua sujud. Yang lain semua sujud kan. Dia satu kumpulan dia jenis al-madhabiyah lah. Dia belajar kat luar negara ni, dia tidak berpegang dengan mazhab sangat lah. Jadi nasib baik lah kita ni ada wuduk. Ustaz Razali saya kata, tu nak bagi tahu. Itu pandangan dia lagu tu. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ni, kita buat lagu tu lah kalau nak sujud syukur. Sama juga kalau orang kahwin kan. Sudah kahwin tu suruh sujud syukur. Naik qadi suruh pergi sujud syukur. Ataupun naik qadi suruh pergi solat sunat
boleh bukan tak boleh. Tapi saya tak berapa nak setuju sangat lah. Jenis semayang depan-depan orang ramai-ramai di masjid kan. Ada nak qadi ni dia suruh okey pergi semayang sunat pengantin. Kenapa buat di masjid tu? Dalam kitab sebut idza dakhalta ala ahlika famurha an tusalliya khalfaka rak'ataini. Kalaulah kamu sudah nak bertemu dengan isteri kamu, dakhalta ala ahlika, kamu nak bertemu dengan isteri, maknanya malam karang lah dalam bilik tu. Malam karang dalam bilik tu kamu semayalah 2 rakaat. Ni semayang depan-depan orang ramai dengan kain gaunnya, ketatnya, sujudnya. Allah saya kata. Hei, tak kena saya kata. Kena tegur ni. Lepas ni kalau ada anak siapa-siapa kat sini, kalau naik qadi kata, pergi sujud syukur tu. Orang perempuan pergi sujud syukur, tak sorak depan-depan ramai-ramai lah. Orang lelaki sujud syukur, tak apa. Solat sunat, tak apalah ustaz. Saya solat sunat kat rumah. Tak apa. Malam karang saya solat sunat. Dan disunatkan setelah daripada solat sunat tu, baca doa. Allahumma barik li fi ahli wa barik laha fiyya wajma' baini wa bainaha bi khair. Lepas tu pegang ubun-ubun isteri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha. Saya pun terlupa dah doa tu sebab sekali tu je baca. Tak baca dah kali kedua, kali ketiga dah. Tu sebab nak bagi tahu memanglah bagus buat tapi cara buat tak betul. Jadi siapa-siapa ada anak lepas ni kalau nak buat, kalau naik qadi suruh buat, sebenarnya buat dalam bilik tu. Lepas semayang karang, malam karang pun tak apa. Ibnu Mas'ud kata idza dakhalta ala ahlika famurha an tusalliya khalfaka rak'atain. Tu hadisnya. Sujud syukur boleh buat, tak ada masalah, tapi biarlah dalam keadaan tertutup lah. Ini kat masjidnya buat kerja macam tu. Aduh, saya kata letih lah geng-geng ni. Tapi kena tegur lah. Jadi teguran lagi ni. Okey? Ada lagi soalan? Saya tengok kat chatting. Soalan chatting. Baik. Tengok. Banyak soalan. Okey, tengok mula-mula sekali. Apa hukum solat dengan bacaan yang slow tanpa suara? Boleh ustaz bagi pencerahan? Suara rukun qauli wajib didengar di telinga. Rukun qauli wajib didengar di telinga. Okey, ustaz masa mengaji kita duduk. Nak sujud sejadah, kita kena berdiri ke? Tak perlu. Allahu Akbar. Tu sujud. Baik. Ustaz, kalau kita baca ayat yang ada bacaan sujud tilawah lepas asar, sunat tak sujud? Sunat sujud sebab kita baca ayat tu walaupun selepas asar. Sebab katanya sama macam solat. Solat pun boleh lepas asar kalau kita ada sebabnya. Contoh solat tahiyat masjid. Boleh? Boleh solat tahiyat masjid. Kita pergi masjid awal kan sebelum masuk maghrib kita pergi. Boleh solat sunat tahiyat masjid. Kerana yang tak bolehnya adalah solat yang tak ada sebab. Ni ada sebab lah. Sebab kita baca Quran. Okey. Lagi. Surah As-Sajdah. Baik. Muhammad Saleh sujud tilawah, sujud sejadah. Sunat baca ayat sejadah. Okey, lagi. Okey, lagi. Sujud tilawah ni pada hari Jumaat saja ya Ustaz. Bukan sujud tilawah, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah sunat dibaca pada hari Jumaat, maka sunatlah pada hari Jumaat itu untuk kita sujud sejadah. Tapi kalau kita baca sujud sejadah dalam sembahyang lain, contoh saya jadi imam sembahyang tarawih, kita baca Quran kan. Jadi sampai ayat sejadah kita kena beritahu lu makmum. Beritahu makmum, okey, rakaat kedua ada ayat As-Sajdah. Maknanya walaupun hari tu bukan hari Jumaat, hari Khamis ke hari Selasa ke pun boleh buat juga. Baik, lagi permainan bola, lagu mana? Lagu saat ni? Oh ya dah ni. Ustaz dah banyak amalan lepas solat isyak je, ramai yang buat sujud syukur. Tanya dulu dia sujud apa. Kalau dia kata sujud syukur, kena bagi tahu. Dapat nikmat apa? Oh dia kata hari ni dapat cabutan bertuah Aufar 1 juta. Okey, tak apa. Lepas tu tengok esok sujud pula. Kenapa sujud? Hari ni dapat menantu. Okey. Tengok lusa sujud pula. Tanya pula, kenapa sujud syukur ni? Oh hari ni dapat anak pula. Semalam dapat menantu, dapat anak. Okey. Tak apalah kalau tu.
Tak apa lagu tu. Tapi kalau kenapa sujud syukur? Bersyukurlah hari ni Allah Ta'ala bagi makan nasi. Semalam makan nasi dah. Tak boleh lah lagu tu. Boleh faham? Maka kena faham konsep sujud syukur tu. Bukan dibuat tiap-tiap hari, tapi kerana hujumu ni'matin. Kerana datang nikmat secara mengejut. Awin difa'i niqmatin, atau terlepas daripada bala. Okey, ada soalan? Dah pukul 10.07 minit. Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada kita boleh berhenti. Boleh tanya? Ada seorang kawan saya ni, dia suka sujud syukur. Dia sering mengamalkan sujud syukur setiap kali selepas solat. Selepas solat lah macam tadi Ustaz cakap kan. Alasannya sebab dia bersyukur sebab Allah bagi dia nikmat hidup, nikmat dapat solat, solat ke ataupun dapat menyelesaikan solat setiap hari. Jadi selepas dia habis tu, sebelum dia bangun daripada semayang tu, dia nak balik tu dia akan sujud syukur. Alasannya sebab tu lah dia kata macam itu. Ustaz Ali Salah. Ustaz Ali. Bukan. Ustaz Ali. Baik Ustaz. Apa nama? Anta syarah makna hujum ni. Anta syarah makna hujum. Apa anta tahu? Anta syarah makna hujumu ni'matin. Ana tanya dah Tok Guru anaknya. Tok Guru anak kata, nikmat yang datang mengejut, dia kata. Bukan nikmat yang datang tiap-tiap hari. Kalau nak bersujud sejadah tiap-tiap hari, sujud syukur tiap-tiap hari, kita makan nasi tu, lepas makan nasi sujud syukur. Lepas makan nasi sujud syukur. Jadi saya tanya, kalau buat juga, buat tu tidak sunnah lah dia kata. Tidak sunnah. Dia buat tu tidak sunnah. Nabi tak pernah buat lagu tu. Tidak adalah hadis Nabi bahawasanya Nabi sujud syukur tiap-tiap malam. Tak ada. Jadi kaedah menyatakan syukur ni, kaedah menyatakan syukur pada Allah Ta'ala. Pertama, kalau lepas makan, syukur bagi Allah Ta'ala, bagi kita nak mengatakan syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihu min ghairi haulin minni wala quwwah. Maknanya ada doa dia. Cara nak mengatakan syukur, kita boleh buang air kecil, masuk tandas buang air kecil. Alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa afani. Cara menyatakan syukur, kita boleh bangun tidur pagi-pagi tu, alhamdulillahilladzi ahyana. Maknanya ada dah cara menyatakan syukur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya. Jadi tak perlulah kita sujud. Sujud syukur ni adalah cara menyatakan syukur pada Allah ketika berlaku benda-benda tadi lah. Kalau dia kata sebab saya boleh semayang, cara menyatakan syukur selepas semayang ada. Idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi. Ada kan hadis Nabi riwayat Tirmizi, idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi thumma yusalli 'alan nabi. Sebab itulah ketika saya tulis buku amalan sunnah selepas solat kan, biasanya orang Melayu ni lepas daripada bagi salam, dalam masyarakat Melayu, lepas daripada salam, kita baca wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabru takbira. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Sedangkan hadis Nabi kata, Thauban kata bila Nabi siap semayang, Nabi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi orang Melayu ni dia mula dengan alhamdulillah. Maka berlakulah perdebatan. Ada orang kata apa orang Melayu ni mula dengan wa qul alhamdulillah. Kemudian kan hadis Nabi Thauban kata astagfirullah. Nabi kata astagfirullah. Macam mana ni orang Melayu ni? Mula dia nak kata bid'ah lah. Saya kan tulis buku amalan sunnah selepas salat. Saya kata orang Melayu mengamalkan hadis qauli. Nabi pernah menyebut idza faragha ahadukum min salatihi falyabda bihamdillah. Siapa-siapa yang siap semayang, maka hendaklah dia mulakan dengan alhamdulillah. Maknanya nak menyatakan syukur kita boleh semayang, kita alhamdulillah. Bukan sujud syukur. Jadi sujud syukur ni adalah pernyataan syukur ketika berlaku nikmat mengejut dan ketika terlepas daripada bala mengejut. Tu kaedahnya. Jadi kalaulah kita baca sujud syukur setiap hari, jadi tak kena konsep lah. Bila tak kena konsep tu, tak sama dengan Nabi sebab Nabi tak buat gitu. Jelas tak Ustaz? Syukran Ustaz. Itu yang mampu saya jelaskanlah. Gitu. Tapi kalaulah mereka mengatakan mereka kata apa orang Melayu kita ni lepas mayang kan kita waqul alhamdulillah kan, biasa kan orang Melayu kita kan, betul tak? Perasan tak? Lepas mayang waqul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Sedangkan hadis Thauban benar-benar
dia mengatakan bahawasanya Nabi istighfar 3 kali. Dan istighfar Nabi pun astaghfirullah, 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 kata Al-Auza'i. Saya ada tulis buku tu, Amalan Sunnah Selepas Solat. Saya jawab, saya kata, sebab adalah hadis qauli, hadis kata-kata Nabi. Nabi kata, falyabda' bihamdillah. Jadi kita pegang yang tu, yang hadis qauli. So kalau kami istighfar, kalau kami sudah semayang, kami astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kami tak ikut nak hadis Nabi. Tak, awak pegang hadis fi'li. Sebab Thawban kata lepas daripada Nabi semayang, Nabi buat gitu. Jadi awak pegang hadis fi'li, saya pegang hadis qauli. So tak usah bergaduh lah. Ustaz macam mana? Saya kadang-kadang saya mula dengan waqul alhamdulillah. Kadang-kadang saya astaghfirullah dulu. Saya dua-dua. Kadang-kadang sudah sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kadang-kadang waqul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Kenapa ustaz dua-dua? Sebab saya nak amal dua-dua hadis. Hadis qauli dan hadis fi'li. Maknanya nak menyatakan ada dalil yang telah ulama dulu tetapkan. Jadi kalau orang baca gitu selepas sembahyang, jangan kata salah lah. Okey, jelas. Ustaz, hadis qauli fi'li tu terangkan sikit takut ada yang tak faham. Hadis qauli fi'li pula. Tak, contoh qauli tu apa, fi'li tu apa? Hadis qauli ni hadis Nabi cakap, hadis fi'li ni hadis Nabi buat. Okay. Baik, contoh. Ustaz Zairah contoh. Ustaz tanya sangat. Kita saya takut ada tak faham. Saya faham. Tak, bukan nak tanya Ustaz Zairah. Aku kena tanya. Nak tanya Ustaz Zairah. Anak lelaki, kalau dapat anak lelaki, akikah dia berapa ekor kambing? Berapa ekor? Sunat 2. Sunat 2. Sunat 2 Okey. Kalau buat seekor? Boleh. Kenapa? Tanya pula kenapa? Mampu seekor? Taklah, bukan mampu seekor. Maknanya kalau buat 2 sunat, buat seekor memada. Maknanya jadi dah lah. Memada maknanya jadi dah. Soalannya kenapa? Dalil bagaimana? Baik. Dalilnya datang daripada hadis qauli dan hadis fi'li lah. Nabi bagi tahu tu hadis qauli lah tu. Nabi bagi tahu kalau dapat anak lelaki 2 ekor. Kalau dapat anak perempuan seekor. Tu kata Nabi. Tapi bila mana lahirnya Hasan ke Husain, saya lupa. Nabi akikah seekor je. Faham tak? Jadi kalau ikut hadis qauli 2 ekor. Ikut hadis fi'li seekor. Bagus. Jelas. Jelas tak jelas lagi? Jelas. Jadi ulama gabung dua-dua hadis, ulama gabung dua-dua hadis. Ulama fiqh kata buat 2 ekor sunat, buat seekor sah dah. Sah dah lah. Maknanya jadi dah lah. Yelah jadi dah lah. Jadi dah. Ayah saya akikah saya seekor je. Saya tanya kenapa seekor ayah? Tak ada duit dia kata. Tu pun ngekah kemung dia kata. Ngekah ke Rifki tu ketika lahir Muhammad. Maknanya adik saya nama Muhammad. Dia akikahkan saya tapi lahirnya Muhammad 3 tahun selepas kelahiran saya baru ada duit untuk akikahkan saya. Tapi orang tanya makan kambing apa ni? Akikah anak. Yalah, orang dia ingat anak yang keempat, anak kelima padahal baru anak keempat. Tu nak bagi tahu orang dulu susah. Seekor je dia kata. Tapi tak apalah, dia faham. Gitu. Okey, jelas. Jelas Jelas. Jelas tu. Ada qauli, ada fi'li. Okey. Jadi cara menunaikan kesyukuran tu telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kaedahnya. Sujud syukur bila berlaku contoh Ustazah Yasirah tiba-tiba Allah bagi sihat. Tiba-tiba Amin. Amin. Sebab dia tak sihat kan dia sakit lutut. Saya sudah tak sihat tu doakanlah. Dia bunyi tua sangat dia sakit lutut. Dia tak masuk sekolah daripada orang lain PDPR PDPR baru je, makna dia daripada awal tahun lagi tak pergi sekolah dah. Dia tak sihat. Jadi terlepas lagi. Terlepas lagi sekolah dah. Tiba-tiba sihat katakanlah. Jumpa makan apa-apa, Allah Taala bagi sihat. Maka bolehlah sujud syukur. Okey? Boleh Setakat tu sahaja. InsyaAllah, amin ya Rabb. Kehadiran saya letak dekat grup
Sebab saya tak reti nak paste pula kat sini. Saya Hari dekat ni minta handphone Ustaz ni. Ali baca doa penutup Ustaz Ali. Ustaz Ali, baca doa Ustaz Ali. Nak Salam aminkan. Salam Ustaz. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Ada satu soalan lagi boleh? Boleh. Yang pasal sujud tilawah tu kan? Ketiga-tiga sujud, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, mazhab Syafi'i kena ada wuduk. Tapi kalau sujud tilawah, kita baca, kita tak ada wuduk. Kita nak sujud, kita tak ada wuduk. Macam mana nak buat tu? Ada yang orang ajar saya, dia kata ganti dengan zikir. Baik. Saya pun orang ajar gitu juga. Saya orang ajar tapi saya tak bagi tahulah ni. Sebab apa? Bila kita sampai wahum la yastakbirun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim tatajafa junubuhum, itu yang diajarkan kepada saya dulu. Begitulah juga saya pun dapat dengar yang macam tu. Tapi bila saya cari pula dalam kitab, cari dalam kitab, tak tahulah, belum jumpa ke macam mana, dan saya dengar pula beberapa penceramah lain, dia kata nak ganti sesuatu amalan yang Nabi dah ajar ni kena ada dalil lah, dia kata. Ada ke dalil boleh ganti macam tu? Faham tak? Ada tak dalil mengatakan boleh ganti? Jadi sebahagian ulama yang ni kata kalau ada dalil, Nabi kata siapa-siapa tak ada wuduk ketika baca Quran ayat sejadah, maka dia boleh tukar kepada zikir, tak apalah, bolehlah amal. Tapi kalau tak ada dalil, kita mencipta sesuatu benda baru sebagai ganti sujud tilawah, yang tu ada ulama kata tak baguslah. Boleh faham tak maksud saya, Ustaz Aisyah? Boleh. Jadinya saya tak bagi tahulah dalam nota ni sebab saya tak buat kajian mendalam lagi. Kalau adalah dalam kitab-kitab fiqh, katalah kalau ada dalam kitab-kitab fiqh mengatakan, memang ada dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi suruh kerana dalil ni, maka boleh kita buat. Tapi saya ada dengar pula ustaz kata kita tak boleh tukar. Tak boleh tukar kepada sesuatu yang menggantikan satu amalan yang Nabi nyatakan dia ada. Tapi kita ganti dengan amalan lain, sedangkan benda tu Nabi tak buat, tak boleh dia kata. So saya pun KIV lah dulu daripada masukkan dalam slide saya ni. Boleh faham? Jelas Ustazah? Ya, boleh Ustaz. Tapi saya pun pernah dengar macam Ustazah pernah dengar tu, saya pernah dengar lah. Kalau Ustazah pernah dengar, saya pun pernah dengar. Pernah dengar benda tu, tapi saya juga pernah mendengar bantahan terhadap amalan tu. Saya pernah dengar cadangan terhadap amalan tu, dan saya juga pernah dengar bantahan terhadap amalan tu. So bila ada macam tu, saya KIV dulu lah nak maklumkan dalam ni. Okay? Nanti ada saya, kalau saya dapat jawab minggu depan insya-Allah saya cari. Ya, okey, makasih Ustaz. Okey. Ustaz Ali, penutup Ustaz Ali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Wathik Allahumma rabitataha wa adimutaha wa subulaha bi faidil iman bik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعون شقيا ولا مثرودا ولا محروما. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah dan hapuskanlah wabak COVID-19 daripada kami. Amin. Kami sedar, kami akur wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu. Maka ampunkanlah segala dosa, kesilapan kami, ya Allah. Kealpaan dan kelalaian kami, ya Allah. Kami mohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada wabak ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Permudahkanlah urusan mereka-mereka yang sedang dirawat. Berilah kekuatan dan kesabaran yang tinggi kepada barisan harapan kami, ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran yang tinggi kepada barisan harapan kami, ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran yang tinggi kepada barisan harapan kami, Allah, yang sedang bertukar lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak COVID-19 ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Ali atas doa. InsyaAllah minggu depan minta orang lain pula doa. InsyaAllah makbul. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustazah. Terima kasih. Tahniah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.